bagi mengurangkan gangguan suara kepada rakan-rakan kamu yang lain. Yang kedua, jika ada sebarang soalan ataupun hendak menjawab soalan, kamu bolehlah on mikrofon masing-masing, tidak perlu menggunakan ruangan chat. Sebab ruangan chat itu juga, begitu juga dengan raise hand, akan sedikit sebanyak mengganggu jalanan kelas kita pada hari ini. Okey, jika ada sebarang soalan nak tanya ataupun ada jawapan yang kamu nak jawab, bolehlah onkan mikrofon kemudian mutekan semula. Baik, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan sambung tajuk yang saya bagi kamu tonton video pada minggu lepas, berkaitan dengan pengaturcaraan. Okey, dalam video tersebut dia ada bagi contoh konsep pseudocode. Ini perkataan baru yang kamu dah dengar sejak 2 minggu lepas. Konsep pseudocode dan carta alih. Okey, perkataan pseudocode ni saya harap kamu tahulah nak sebut dan biasakan diri dengan silent P. Perkataan pseudocode tu sebutnya pseudocode. Huruf P yang mula-mula tu kita silent kan. Kita tak sebut pseudocode. Kita sebut pseudocode. Okey. Dan carta alih. Apa itu pseudocode dan carta alih? Okey, saya ada minta kamu sediakan buku teks untuk kita rujuk dalam muka surat berapa pada buku teks. Sekejap saya buka dulu. Oi. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 82. Dalam buku teks muka surat 82. Okey, tak mengapa, kamu juga boleh tengok skrin masing-masing. Saya juga akan paparkan kandungan yang sama dalam buku teks tersebut. Okey. Saya paparkan sekarang. Okey. Isi kandungan kita pada hari ini adalah berkaitan bagaimana kita nak fokus kamu untuk menghasilkan pengaturcaraan berdasarkan situasi harian yang kamu hadapi. Okey, diberikan contoh dalam buku teks. Dia bagi contoh. Sebelum tu, kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan pseudocode, apa yang dimaksudkan dengan carta alih. Okey, saya bacakan dahulu. Fokus saya kita tengok maksud dia. Kita tengok dalam situasi seharian, kemudian kita kembali semula kepada maksud dia. Okey, maksud dia pseudocode itu set pernyataan dalam bahasa biasa yang menunjukkan langkah demi langkah pelaksanaan tugasan dari mula hingga tamat. Okey, saya bawa kamu kepada konsep kipas angin. Okey, kipas shilling. Okey, cara kita nak on dan tetapkan kelajuan kipas shilling, ada langkah-langkah dia. Kita pergi dekat switch, kita on switch, kemudian kita pusingkan pemusing hal laju kipas. Itu proses dia, langkah dia. Cikgu, kalau yang moden dia guna remote kan? Ya. Apa soalannya? Kalau yang moden dia pakai remote kan cikgu? Yang moden pakai remote. Saya dengar modem. Okey. Yang moden pakai remote. Betul lah tu. Bila kita tekan remote, kipas tu pun ikutlah kelajuan yang kita tetapkan. Okay, itu langkah dia. Okey, maknanya ada langkah yang kita perlu ikuti bagi membolehkan proses itu berlaku. Okey, itu pseudocode. Apa itu carta alih? Carta alih ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik.
menggunakan simbol dan anak panah. Okey. Pseudocode dan carta alih ini dia adalah satu benda yang saling berkait antara satu sama lain. Sebelum kita nak membina bahasa pengaturcaraan, kita kena bina pseudocode terlebih dahulu. Okay, melalui pseudocode itulah kita akan kenal pasti langkah-langkah penyelesaian secara grafik. Bendanya sama. Pseudocode tu bahasa biasa. Carta alih itu adalah dalam bentuk grafik. Grafik tu dalam bentuk gambar. Benda yang lebih mudah faham. Okay, benda yang sama. Okay. Contoh yang diberi dalam buku, penulisan pseudocode dan carta alih berdasarkan situasi. Ini saya ambil terus daripada buku. Okay, dalam buku dia bagi contoh situasi bangun pagi sebelum pergi sekolah. Okay, situasi kamu bangun pagi sebelum pergi sekolah. Okay, kita nak bina pseudocode dan carta alih berdasarkan situasi ini. Okay, macam mana kita nak bina pseudocode? Macam mana kita nak bina carta alih daripada situasi yang diberi? Okay, situasi dia. Okay, Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Okay, dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Okey. Inilah perjalanan hidup Arif daripada bangun sampai dia naik basikal. Itu proses dia. Itu proses yang dia hadapi setiap hari sebelum dia pergi ke sekolah. Okay, kita nak jadikan proses ini dalam bentuk pseudocode. Sebab proses ini menyamai dengan proses bahasa pengaturcaraan. Bahasa pengaturcaraan dia ada flow dia. Mula, tamat. Di tengah-tengah apa yang berlaku. Macam itulah perjalanan hidup Arif ni. Mula dari bangun pagi sampailah dia naik basikal. Apa yang dia lakukan. Okay, untuk pseudocode, saya nak fokuskan supaya kamu mengenal pasti ayat membina kata kerja. Okey, saya cuba pointkan kata kerja yang ada dalam kisah hidup Arif ni. Okay, mula-mula sekali ni saya bulatkan. Yang pertama, Arif bangun. Okey, nampak tak bulatan yang saya bulat tu? Okey. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Itu benda pertama yang dia buat. Okey, benda yang kedua, dia membersihkan dirinya. Membersihkan. Itu kata kerja yang kedua. Okey. Selepas itu, kata kerja yang ketiga, dia memakai baju sekolah. Ni kata kerja yang ketiga. Okay, kemudian kata kerja yang keempat, menunaikan solat subuh. Nampak? Ini kerja-kerja yang Arif buat. Bila saya sebut kata kerja, maksudnya kata yang melibatkan tugas yang dia buat, proses yang berlaku. Okey, sekarang dah ada 4. Okey, seterusnya. Selepas bersarapan. Ni bersarapan. Itu kata kerja yang kelima. Okey, dia ke sekolah dengan menaiki basikal. Okey, apa kata kerja yang terlibat yang last kali ni? Menaiki basikal. Menaiki basikal. Basikal tu kata nama. Menaiki itu kata kerja. Okey, cuba kira ada berapa bulatan yang saya dah bulatkan dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tugasan. Okey, dalam pseudocode kita panggil ianya sebagai proses. Maknanya ada 6 proses yang berlaku bermula dari bangun sampailah dia naik basikal. Ada 6 proses yang terlibat. Okey. So, secara pseudocode-nya kita ambil kata kerja ini dan kita bina pseudocode. Okey, cuba rujuk kepada skrin masing-masing. Ini adalah pseudocode kisah hidup Arif. Okay. Ianya bermula dengan perkataan mula.
Dan bila ada perkataan mula, dia mesti ada perkataan tamat. Bawah sekali. Okay, nampak? Baik. Saya minta yang presenting ni X7OPZ, dia dah mengganggu skrin saya. Sekejap ada murid dia dah present dan skrin kamu punya skrin dah tak nampak skrin saya. Okay, nanti saya setkan semula. Okay, sekali lagi saya ingatkan anak murid jangan tekan apa-apa butang. Okay, saya terpaksa present semula ni. Okay, nampak? Nampak slide saya? Nampak. Okay, baik. Maafkan saya kerana ada gangguan. Dan diharapkan tidak ada gangguan lagi lah. Dah hilang pula. Okay. Ya. Sekejap. Okay, nampak skrin saya? Maaf cikgu, saya tertekan. Okay, tak apa. Jangan tertekan maksudnya tertekan, bukan rasa tertekan. Okay, baik. Ada mula, okay, kita sambung semula Ada mula dan ada tamat. Okay, kemudian ingat lagi ada 6 kata kerja yang melibatkan proses hidup arif tadi. Kalau kamu tengok dekat sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Inilah kata kerja yang kita jadikan sebagai pseudocode. Okay, bermula dengan bangun daripada tidur, kemudian bersihkan diri, nombor 3, pakai baju sekolah, nombor 4, solat subuh berjemaah, nombor 5, sarapan bersama dengan keluarga, nombor 6, pergi ke sekolah dengan basikal dan diakhiri dengan tamat. Ini yang dimaksudkan sebagai pseudocode. Okay, nampak tak beza pseudocode dengan kisah arif yang panjang-panjang tadi? Yang ni, nampak ni? Nampak. Sekejap dia masuk semula kepada skrin yang belakang. Okay, boleh tengok skrin masing-masing. Kalau kamu nampak kat situ kan banyak tulisan panjang-panjang kan? Arif bangun pada pukul 5.30 pagi, bla 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 bla, sampailah pada pukul 7 pagi. Panjang cerita dia. Tapi bila kita pseudocode-kan, bermaksudnya kita masukkan set arahan yang ringkas, dia dah jadi cerita yang sangat ringkas. Ini maksud pseudocode dalam pengaturcaraan. Set arahan langkah demi langkah. Ingat lagi perkataan pseudocode tadi? Set arahan langkah demi langkah. Inilah set arahannya dan inilah langkah dia. Bermula dengan perkataan mula, diakhiri dengan perkataan tamat. Itu pseudocode. Okey. Apa pula carta alih? Okay, carta alih tadi saya ingatkan semula perkataan dia, set arahan dalam bentuk grafik. Grafik tu bermakna gambar. Okey, gambar macam mana yang digunakan? Okey, sekarang kamu tengok skrin masing-masing. Inilah carta alih bagi kisah arif tadi. Dia ni ada kaitan dengan pseudocode di sebelah. Kamu tengok sebelah-sebelah. Okey, pseudocode dia ada mula, dia ada bangun, ada bersihkan, ada pakai, ada solat, ada sarapan, ada pergi sampailah tamat. Okey, tengok pula carta alih. Carta alih pun ada perkataan mula. Carta alih juga ada perkataan tamat. Carta alih juga menggunakan kata kerja yang sama. Okey, bangun. Nampak ni? Ni bangun. Carta alih pun ada bangun. Okey, nombor 2, bersihkan. Carta alih pun ada bersihkan. Okey, pakai. Carta alih pun ada perkataan pakai. Sampailah yang terakhir nombor 6, pergi. Carta alih pun ada perkataan pergi. Okey, cuma bezanya carta alih kalau kamu tengok dia ada grafik.
Dia ada bentuk-bentuk tertentu. Dia ada bentuk bujur pada perkataan mula. Ni bujur. Dia ada bujur pada perkataan tamat. Dan di tengah-tengahnya ada segi empat. Dan diikuti dengan anak panah. Kamu nampak setiap anak panah tu? Itulah sebab ianya dinamakan sebagai carta alih. Tahu perkataan alih? Alih itu merujuk kepada aliran. Macam sungai, aliran sungai. Sungai yang mengalir. Begitu jugalah carta alih. Mula daripada atas sampai ke bawah menunjukkan aliran proses berlaku. Okey. Dan carta alih datangnya dalam simbol yang digunakan khusus untuk merujuk kepada setiap proses. Okey, kamu boleh tengok dekat skrin masing-masing. Ini adalah ni yang baru timbul ni tahukah kamu. Nampak perkataan tahukah kamu tu yang warna kuning tu? Okey, simbol geometri bagi carta alih menggunakan simbol-simbol ini. Okey, kita tengok simbol bujur ni. Ini adalah untuk proses mula dan tamat. Okay, cuba tengok mula, cuba tengok tamat. Dia gunakan simbol bujur. Dia segi empat yang bucu dia ada bulatan. Bujur lah. Okay. Kemudian simbol geometri segi empat. Simbol geometri segi empat merujuk kepada proses. Okay, proses ini adalah kata kerja kita tadi. Bangun, bersihkan, pakai, solat, sarapan, pergi. Itu semua adalah proses. Okey, saya minta yang tengah on music tolong offkan sebab dengar semua murid music yang kamu on tu. Yang tengah on music, X7O yang tertekan tadi tu. Tak apalah. Okay, dengar saja X7O tolong mute kan. Music kamu masuk dalam video saya. Okey, seterusnya input dan output. Okay, input dan output ni nanti kita akan bincangkan dalam carta alih bagi proses yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, memang betul mengganggu muzik dia ni Sekejap saya nak mute kan. Okay, ada dengar muzik lagi? Tak ada. Okay. Tak ada. Maafkan dia okay. Tu maknanya dia on music tapi orangnya hilang. Kalau dia orangnya ada mesti dia dengar. Saya suruh mute tu. Okay, tak mengapa. Nanti Andreas kenalkan saya X7O tu siapa. Okay. Baik. Jangan sebut nama kat sini. Dah masuk videonya dalam ni. Okay, seterusnya. Okay, saya bagi situasi yang kedua. Membancuh Milo. Ni tak ada dalam buku. Ini saya sendiri yang bina. Okay. Semua orang suka minum Milo. Kalau ada yang tak suka pun, dia cakap saya tak minum Milo. Saya minum Ovaltine. Tapi kalau ada orang bancuh letak depan dia, memang dia minum aja. Betul? Jadi semua orang tidak menolak Milo. Sekarang, kita nak bina pseudocode proses membancuh Milo. Okey, cuba kita bayangkan. Nak bancuh Milo. Kita ambil cawan, kita ambil Milo, kita cedok, masuk dalam cawan. Betul? Okey, kita cedok berapa? Berapa cedok Milo? Bagi tahu saya, lelaki-lelaki. Bancuh Milo berapa cedok Milo? Berapa sudu? 3. 3. Okay. Kalau yang suka Milo kau, 3. Kalau yang tak suka kau, 2. Kalau yang suka ringan sahaja, 1. Tapi ada tak letak Milo separuh sudu? Tak ada separuh sudu kecil sikit sangat. Okey. Katalah 2 sudu. 2 sudu 2 sudu besar cedok masuk dalam cawan. Okey, lepas tu masukkan apa? Masukkan susu. Susu. Bagus. Susu pekat. Okey, susu ada banyak jenis. Ada susu creamer, ada susu sejat, ada susu baby, ada susu tepung, macam-macam susu kan.
Jadi untuk bancuh Milo kita minum susu apa? Kita guna susu apa? Susu tepung. Susu pekat. Susu pekat. Susu tepung ada ke guna untuk bancuh Milo? Susu tepung tu biasanya untuk minum susu saja. Untuk baby. Itu susu tepung. Tapi mak susu saya pekat. guna susu tepung. Okey, sama. Ada juga yang susu pekat dalam bentuk tepung. Ada Susu pekat tapi di dalam bentuk tepung. Ada. Memang ada. Itu untuk kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, bila dah masuk Milo, dah masuk susu. Masukkan apa lagi? Gula. Gula? Gula Ini mana saya nak ada? bagi tahu. Bukan Kebiasaannya, Air. kebiasaannya kalau dah masuk susu pekat, kita tak masuk dah gula. Sebab manis sangat nanti. Melompat kamu minum Milo yang ada susu dengan gula. Nanti cukup ujung. Jadi masukkan Milo, masukkan susu, masukkan air panas. Betul? Okey. Bila dah masuk air panas buat apa? Saya minum air Milo kosong je. Okey, tak apalah. Kita anggaplah yang minum Milo susu ni. Dah masuk Milo, dah masuk susu. Buat apa? Susu minum. panas. Buat apa dulu? Kacau. Kacau dulu. Kacau barulah minum. Okey. Sekarang situasinya adalah membancuh Milo. Dia bukannya tulis situasi membancuh dan meminum Milo, bukan? Dia tulis membancuh Milo sahaja. Ingat kisah Arif tadi? Kisah dia bangun pagi ke sekolah sahaja. Dia tak cerita sampai sekolah dia buat apa. Betul? Jadi kita harus faham dari mula hingga tamat. Di mana kita nak tamat. Okay, untuk bancuh Milo ni, tamat kita hanyalah sampai kacau tadi. Betul? Kita bancuh Milo sampai kacau saja. Sampai situ saja proses membancuh Milo. Proses yang seterusnya kamu minum, kamu sendawa, kamu ketawa tu tak masuk dalam proses membancuh Milo. Dapat Okey, jadi kamu dah nampak prosesnya. Sekarang boleh tak bina pseudocode? Okey, mula-mula sekali kata kerja apa yang kita nak gunakan? Mula. Pseudocode mula. Okey, bagus. Ada perkataan mula. Selepas mula apa? Ni saya dah buatkan Milo. ada yang cakap ambil cawan. Okey, tak apa. Kita anggaplah cawan tu dah ada dah dekat depan kita. Jadi saya gunakan perkataan cedok. Bukan cebok. Cebok lain cedok. Okey, cedok 2 sudu Milo. Okey, dah cedok 2 sudu Milo. Seterusnya, masukkan ke dalam cawan. Kejut saya, Hello Police ada join Okey, seterusnya. Tuang sedikit susu pekat manis. Okey. Seterusnya, tuang air panas. Okey. Seterusnya, kacau sehingga sebati. Betul? Ni proses dia tadi. Okay. Dah habis kacau macam yang saya sebut tadi Kita nak bancuh Milo, dah habis kacau maknanya sampai situ saja. Maka sampai situlah saya letak tamat. Ini pseudocode yang saya bina untuk proses membancuh Milo. Okey, dan saya percaya kamu pun menggunakan konsep yang sama, lebih kurang lah. Okey, sekarang dah dapat pseudocode. Okey, cuba kamu kenal pasti ada berapa proses yang terlibat. Ada berapa proses yang terlibat dekat situ? 5. 5. Okey, mula dengan cedok. Masukkan. Tuang dan kacau. 5 proses. Okey. Bermakna dalam carta alih kamu nanti juga ada 5 proses. Okey. Cumanya proses untuk membancuh Milo tadi tak sama macam proses Arif pergi sekolah. Arif pergi ke sekolah dia hanya melibatkan proses sahaja. Kamu harus ingat carta alih juga ada melibatkan input output. Saya bulatkan perkataan input output. Nampak simbol input output? Mana Sekejap dia tak keluar, dia lambat sikit okey. Nampak simbol input output yang merah saya bulat tu? Input output bermaksudnya
benda yang kita masukkan. Contohnya cedok masuk lancawan. Itu input. Tuang susu, itu pun input. Okey, tuang air panas, itu pun input. Nampak? Input tu maksudnya benda yang kita masukkan. Output pula benda yang kita keluarkan. Input tu masuk, output keluar. Okey. Dan simbol yang digunakan adalah segi empat serong. Kalau kamu nampak saya bulat kat situ, segi empat serong. Okey, kita tengok catak alih membancuh Milo. Okey. Mula saya buat guna simbol bucu apa tadi tu? Bujur. Okey. Kemudian anak panah ke bawah. Boleh rujuk skrin masing-masing, dia keluar lambat sikit. Okey, ada anak panah. Kemudian cedok 2 sudu Milo. Betul? Itu adalah proses. Cedok tu proses. Okey, seterusnya masukkan ke dalam cawan. Okey, bila saya guna perkataan masukkan, ianya melibatkan input. Bila ia melibatkan input, simbol yang kita guna adalah simbol segi empat serong. Kamu nampak simbol dalam skrin masing-masing? Nampak. Nampak segi empat serong tu yang ni. Ini adalah input. Masukkan dalam cawan, input. Okey, nak panah seterusnya. Tuang sedikit susu pekat manis. Susu pekat manis pun masuk, tuang. Itu juga adalah input. Jadi kita gunakan segi empat serong. Okey, seterusnya tuang air panas. Air panas masuk, input. Kita gunakan simbol input. Okey, seterusnya nak panah kacau hingga sebati. Okey, kacau maknanya proses. Proses kita guna segi empat. Nampak segi empat? Jadi kita tak gunakan segi empat serong, kita gunakan segi empat tepat. Kacau hingga sebati. Okey, dah habis 5 proses tersebut, maka kita akhiri dengan tamat. Maka siaplah carta alih situasi membancuh Milo. Ada soalan nak tanya sampai sini? Tak ada. Faham konsep sudut kod? Ya. Apa soalan? Kenapa input dan output kena buat macam sengit-sengit yang Saya tak dengar sangat suara. Boleh ulang sekali lagi? Kenapa input dan output bentuk macam ni? Kenapa input dan output bentuk apa? Segitiga? Tak bentuk Segi empat serong. Segi empat serong. Sebab ia nak membezakan input, output dan proses. Kita nak kena bezakan. Kalau proses dia hanya guna segi empat, tepat. Kalau input dan output, sebab input dan output berbeza dengan proses, tidak melibatkan sebarang penerimaan data. Ingat konsep kipas tadi, bila kita nak lajukan kipas, kita tekan. Okay, bila kita tekan itu adalah input. Tetapi kipas yang berpusing itu adalah proses. Okay, samalah macam situasi kita sekarang. Untuk mendapatkan data, kita kena bezakan antara input output dengan proses biasa. Okey? Bagus soalan tu. Ada lagi soalan yang lain? Okey, kalau tak ada, saya nak bagi satu situasi untuk kamu bukan bincang ni kena buat sendirilah. Ini kerja rumah. Okey, situasi 3. Membasuh baju di mesin Dobi layan diri. Siapa pernah guna mesin basuh dekat Dobi? Cikgu, saya. Okey, saya percaya ramai yang pernah guna. Ayah saya ada kedai Dobi. Oh, ayah ada kedai Dobi. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Jadi situasi kita hari ini adalah membina sudokod dan carta alih untuk proses membasuh baju di mesin Dobi layan diri. Okey. Kita kena kenal pasti tak semua kawan kamu ni pernah guna
Jadi saya ceritakan sedikit bagaimana prosesnya berlaku. Okey. Yang pertama, bila sampai dekat kedai Dobi tu, kita anggaplah yang pertamanya mesin Dobi itu menggunakan duit shilling. Dia ada guna duit token kan. Okey, sekarang kita anggaplah mesin itu menggunakan duit shilling dan kita dah ada duit shilling. Okey, baik. Mula dengan mula. Okey, ni suruh kod dia. Okey, seterusnya masukkan baju ke dalam mesin. Okey, kita anggaplah mesin itu pintu dia dah pun terbuka. Okey, sekali lagi saya ingatkan ruangan chat itu biarkan kosong sebab saya nampak Wan Marsha dia sedang high sekarang ni. Okey, biarkan kosong sebab dia ada gangguan pada saya punya slide. Baik, masukkan baju ke dalam mesin. Okay, bila dah masukkan baju, tutup pintu mesin. Betul? Okey, seterusnya masukkan wang shilling. Okey, saya sebut tadi kita anggaplah mesin itu menggunakan wang shilling bukan menggunakan token. Okey, kita masukkan shilling. Kalau ada 5 shilling, kita masukkan 5 shilling. Okey, dah masukkan wang shilling, pilih suhu air. Kamu perasan tak mesin tu dia ada suhu? Kamu boleh pilih suhu air yang sejuk atau suhu air yang panas. Ada panas, suam dengan sejuk. Ya, kalau nak yang panas, shillingnya lebih sedikit. Betul? Sebab bila kita basuh baju menggunakan air yang suhu panas, basuhan kita itu lebih baik sebenarnya. Tapi tak apalah. Dah pilih suhu, kita tekan butang mula. Betul? Dah pilih suhu, tekan butang start. Start bahasa Melayu, mulalah. Okay, tekan butang start, mesin itu pun berpusing. Jadi itulah situasi kita sampai situ saja. Sebab tajuk kita adalah membasuh, bukannya membasuh, mengering dan memakai. Hanya membasuh sahaja. Jadi bila dah pusing, mesin itu mula berputar, maknanya ia dah mula membasuh. Jadi sampai situ sajalah proses kita. Jadi sampai situlah kita tamatkan. Jadi saya masukkan tamat, proses tamat. Okey, cuba kira. Ada berapa proses yang terlibat? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cuba kenal pasti proses yang mana melibatkan input output. Masukkan apa? Tutup. Masukkan baju. Masukkan baju. Itu input. Betul? Okey. Tutup pintu mesin tu input ke? Output. Tak. Tutup tu proses. Tutup. Tak ada melibatkan apa-apa kemasukan atau pengeluaran. Jadi tutup itu proses. Okey. Masukkan wang shilling. Input output atau proses? Input. Input. Okey, baik. Okey, ni. Pilih suhu air. Input output atau proses? Proses. Ya. Sebenarnya pilih suhu air itu adalah input. Okey. Sebab mesin itu nak dapatkan maklumat daripada kamu. Dia sama macam masuk duit juga. Tapi masuk duit, masukkan benda. Tapi pilih suhu air itu kita masukkan data sebenarnya. Pilih suhu air itu adalah input. Okey. Begitu juga dengan tekan butang mula. Itu juga adalah input. Bukannya proses. Okey? Faham Jadi kamu kena rujuk jadual tahukah kamu ini untuk kamu bina carta alih. Dekat sini saya bulatkan kosong. Ini yang kamu kena bina. Ini kerja yang kamu kena buat hari ini. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh buat? Ingat mesti mula dengan perkataan mula. Ni saya conteng sikit-sikit. Bujur. Lepas tu ada anak panah. Lepas tu masukkan baju. Masukkan baju maksudnya input. Okey, itu segi 4 serong. Okey, seterusnya anak panah, tutup pintu mesin. Tutup pintu mesin tu proses. Jadi segi 4 tepat. Okey, seterusnya
masukkan wang shilling. Itu input. Proses. Input maksudnya serong. Dan Input. seterusnya. Yang bawah-bawah ni kamu buatlah sendiri. Boleh? Kena buat tu ke cikgu? Yang mana? Yang cikgu conteng ni. Ini saya conteng sebagai idea sahaja. Kamu kena buat sendiri. Okey? Oh. Buat sendiri dalam buku tulis. Dalam buku tulis, okay, erase all ink on slide. Okay, saya padam. Saya akan print screenkan benda ni, situasi 3 ini. Saya akan masukkan dalam grup Telegram kelas subjek RBT. Okay, kamu rujuk daripada situ. Okay, kamu salin pseudocode ini. Okay, kamu salin pseudocode ni. Dekat bawah ataupun dekat sebelah kamu bina carta alih berdasarkan pseudocode tersebut. Faham? Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada Okey, sekejap. Saya print screen dulu yang ni. Kena buat apa cikgu? Ada orang yang tanya kena buat apa. Panjang saya terangkan tadi tu kena buat apa. Faham tak kena buat apa? Ni kena buat Ya, kena buat carta alih. Okey, menggunakan pseudocode. Okey, ada murid tanya. Cikgu, buat dalam Canva boleh ke? Ada murid nak buat dalam Canva? Okey, baik. Saya bagi pilihan. Kalau ada murid nak buat dalam Canva, dipersilakan. Okey? Nak buat dalam Canva. Kalau ada murid nak buat dalam Canva, boleh buat macam biasa, buat dalam Canva, download, kemudian hantar dalam form yang saya bagi. Okey. Kalau tak nak buat dalam Canva, kamu buat dalam buku tulis. Buat macam biasa, gunakan pensel, gunakan pembaris, buat anak panah. Okay, tangkap gambar, masukkan gambar itu dalam form yang saya beri. Okay, jelas? Jelas. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada. Tak ada. Okay, ini kerja rumah saya bagi tempoh sampai esok lah. Dalam masa 1 hari. Boleh buat malam ni. Sebab lepas ni ada mesyuarat, jangan lupa, ni saya nak iklan. Lepas ni kita ada mesyuarat agung co-curriculum, diharap semua murid 4 amanah dapat hadir sama. Cikgu Boleh. ada agung ke? Ada agung ke? Mesyuarat agung itu tidak melibatkan agung. Tak ada. Kerana agung itu adalah yang di-Pertuan Agong, huruf O. Mesyuarat agung adalah huruf U. Bukan agung yang di-Pertuan Agong. Okey. Baik, tolong buka kamera masing-masing sebelum kita bersurai. Sebab Andreas nak ambil kehadiran. Okey, saya dah masukkan pseudocode carta alih slide tadi dalam grup RBT. Jadi kamu boleh rujuk dekat sana. Okay, Andreas mana Andreas? Okay, ada. Andreas nanti PM dekat saya senarai nama 4 amanah yang hadir. Okey. Okay, baik. Sekejap saya nak print screen, semua buat lambai tangan. Okay. Yang lain-lain tu hilang tak nampak. Okay, jadi tahniah. Terima kasih kerana hadir ke kelas. Ingat selepas ini boleh hadir ke mesyuarat agung. Okey, itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.